Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 9 akan menerangkan tentang perpaduan dan rukun negara. Perpaduan merupakan satu proses penyatuan seluruh anggota masyarakat dan negara melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti negara yang lestari dan semangat cinta akan tanah air. Malaysia merupakan salah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum yang dapat hidup dengan harmoni antara satu sama lain. Antara kaum pertama di Malaysia adalah kaum Melayu, Cina dan India. Selain itu, Malaysia juga merupakan tanah air kepada sebanyak kira-kira 80 kaum etnik yang utamanya di Sabah dan Sarawak. Antaranya termasuk Babah dan Nyonya, Gadasan Dusun dan Iban. Sejarah ketegangan antara kaum yang paling utama di negara ini adalah peristiwa 13 Mei 1969 yang telah menyaksikan rusuhan antara kaum Melayu dan Cina disebabkan beberapa faktor ketidaksepakatan ideologi politik. Peristiwa tersebut juga merupakan salah satu sejarah hitam negara yang telah merajut ratusan nyawa rakyat Malaysia pada ketika ini. Antara kepentingan perpaduan dalam masyarakat adalah dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana keharmonian sebuah negara pastinya sentiasa disokong oleh kestabilan politik yang jelasnya akan membuka ruang untuk masyarakat dan pemimpin bersatu tenaga dan bersedia bagi memajukan negara. Selain itu dapat memajukan ekonomi negara dan seterusnya ekonomi Malaysia pasti bertambah mantap apabila perpaduan kaum dapat dikekalkan. Baiklah, bersama dengan saya Encik Abri Syam. Encik, apakah pendapat Encik tentang perpaduan kaum di Malaysia? Okey. Bagi saya, perpaduan kaum di Malaysia amatlah memberangsangkan kerana jika kita lihat, terdapat banyak program yang diketengahkan bagi mengeratkan hubungan silaturahim antara kaum. Contohnya, melalui program sukan, program kebudayaan dan sebagainya. Selain itu juga, kita dapat lihat di UMT, perpaduan kaum di sini kelihatan agak baik kerana kami juga akan saling bertegur sapa di dalam mahupun di luar kelas. Apakah langkah terbaik untuk membentuk perpaduan kaum di Malaysia bagi Encik? Okey, bagi saya langkah yang terbaik adalah melalui mengadakan rumah terbuka semasa Hari Perdana. Kerana melalui rumah terbuka kita dapat saling mengenalkan dan dapat memainkan antara satu sama lain. Yang kedua, kerajaan perlu memainkan peranan yang penting iaitu dengan mengadakan program yang dapat menyatukan padukan kaum di Malaysia. Contohnya, program yang sedia adalah sekarang adalah melalui Hari Kemerdekaan kerana setiap kaum akan terlibat dalam menjayakan program tersebut. Terima kasih. Apa cabaran yang dihadapi dalam mengekalkan perpaduan kaum di Malaysia? Bagi saya, cabaran yang dihadapi adalah dengan adanya kemudahan media massa dan sosial yang semakin pantas dalam menyampaikan berita atau video yang menunjukkan sisi negatif tanpa menekuni tentang kesahihan video tersebut. Penyebaran fitnah dan berita yang palsu yang menyentuh sensitiviti perkauman dan agama pula dielakkan sama sekali kerana ianya boleh memecah belahkan kaum di Malaysia. Terima kasih. Pandangan Encik, apakah perkara yang dapat menimbulkan isu perkauman dalam masyarakat kita? Baik, pada pandangan saya, antaranya adalah dari segi perbezaan sistem pendidikan. Pusat pendidikan yang mengasingkan sistem pendidikan mengikut kaum di mana ia telah meninggalkan kesan yang kurang baik kepada masyarakat. Sebagai contoh, pengenalan sistem sekolah vernacular yang mengikut kaum telah menjadikan hubungan masyarakat semakin renggang. Kesimpulannya, perpaduan kaum merupakan komponen utama dalam pembentukan masyarakat majmuk yang harmonis. Perpaduan juga dapat menjamin keamanan dan meningkatkan ekonomi negara. Ya, saya setuju. Peribahasa yang sesuai bagi menggambarkan perpaduan adalah bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Maka dengan itu, kesejahteraan negara akan dapat diwujudkan melalui perpaduan yang erat antara semua kaum serta etnik yang terdapat dalam sesuatu negara.